Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. Perkenalkan diri, nama saya Sabaria binti Muhammad Nur Rahim, dari Mind Healing Therapy Society Malaysia. Pada malam ini kita akan menganjurkan satu seminar yang bersempena dengan bulan Ramadan yang akan tiba dalam masa beberapa hari lagi. Dan kita alhamdulillah bersyukur pada malam ini kita bertemu kembali dengan saudara Ahmad Taiful yang selama ini telah banyak memberi perkongsian yang bermanfaat kepada semua sahabat lah sejak tahun 2021, alhamdulillah. Okey, sebelum kita memulakan acara, kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kita bermula agak lewat sikit, 10 minit, kita janji pukul 9. InsyaAllah kita pinjam sedikit masa sahabat-sahabat semua. Kita akan mendengar satu topik yang sangat menarik yang belum pernah lagi Mind Healing dan AFM bawakan, iaitu persiapan psikospiritual menjelang Ramadan. Dan kita bertuah pada malam ini saudara Ahmad Taiful sudi sekali lagi untuk memberikan perkongsian ilmu dan harap-harap semoga bermanfaatlah untuk persiapan kita sempena Ramadan kali ini. Saya rasa Taiful ready ya? Okey, ready. Okey, saya serahkan majlis kepada Taiful dan sebelum itu mungkin Taiful boleh perkenalkan diri dahululah and then kita teruskan dengan acara. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Taiful bin Khaizul. Saya salah seorang daripada ahli Anxiety Freedom Malaysia. Saya berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Okey, bermastautin di sini. Jadi tak ada apa-apa yang nak saya cerita sangatlah pasal diri saya ni. Tapi minta maaf banyak-banyak sebab Kelantan saya ni pekat sikit. Sebab lama tak duduk luar. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang tuan-puan kurang faham tu, saya minta maaf banyak-banyak lah. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya nak persembahkan ataupun nak bagi sharing sikit lah. Okey. Pertama dulu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada tuan-puan, adik kakak sekalian yang sudi datang ataupun sudi masuk ke dalam Zoom ni. Terima kasih banyak-banyak sebab menghadirkan diri, bagi masa tuan-puan untuk dengar saya punya bebel ni. Saya terima kasih banyak-banyak. Okey, saya ni bukan orang yang hebat lah. Saya bukan orang yang hebat, tak mampu nak bagi kata macam Tuan Kazrin nak bagi nasihat ke, nak bagi kaunseling ke kaunselor, sebab saya bukan kaunselor. Sebab saya salah seorang staf yang bekerja di hospital. Tapi dulu-dulu saya tak adalah benda-benda macam ni, macam nak bagi ceramah apa ni semua. Bila saya dah jumpa dengan Anxiety Freedom, jumpa dengan Kak Sak, Tuan Kazrin, saya jadi satu persatu dia punya dia punya kelebihan tu mari. Nak boleh bercakap depan audiens lah. Okey. Saya rasa cukup setakat tu untuk pengenalan diri saya. Kak Sak, saya nak teruskan. Okey, boleh mulakan. Okey, saya mulakan Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'amullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'amullah. Rabbi fili wa tub alayya. Rabbi fili wa tub alayya. Rabbi fili wa tub alayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share slide sebab saya ada tunjuk slide. Okey, nampak jelas harap-harap jelas lah. Okay, saya slide show. Okey, tajuk kita pada hari ini iaitu psiko menuju Ramadan, persiapan psikospiritual. Kenapa saya pilih tajuk persiapan psikospiritual? Saya rasa semua daripada audience dia dah tahu dah pasal apa itu psikospiritual, sebab kita semua dah follow kelas psikospiritual yang dah diorganize oleh Tuan Kazrin sendirilah. Jadi saya tak nak nak lawai tok guru, sebab saya bagi lebih detail lagi lah tentang apa itu psikospiritual mengikut apa yang saya selama ini belajar daripada beberapa orang guru yang lebih kepada guru-guru tasawuf lah. Sebab saya ingat lagi Tuan Kazrin kata, dia kata cari ilmu sebanyak mungkin lah. Jadi pada pemahaman saya, saya lebih selesa dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam lah. Okay, sebab apa saya tahu, dalam agama Islam pun sendiri pun ada diperkenalkan ilmu-ilmu yang berunsur psikoterapi, iaitu yang melibatkan dengan spiritual, iaitu kerohanian kita sebagai orang Islam ni lah. Jadi saya rasa kenalah tajuk saya pilih untuk bulan Ramadan ni. Okey, saya pilih untuk Ramadan ni sebagai persediaan kita lah untuk menghadapi bulan-bulan Ramadan ni, sebab ada antara kita yang tak dapat nak berpuasa penuh kan. Ada mungkin dia orang trigger bila bila badan lemah kan. Yang bila badan lemah dia akan mudah trigger, ataupun fisiologi masa berpuasa memang sinonim lah dengan badan kita tengah reset ataupun tengah recover ataupun tengah buang toksin daripada body yang kita makan macam-macam. Kita makan kan, kita makan ikut-ikutlah kita makan apa kan. Jadi bila datang bulan puasa, Allah datangkan bulan puasa ni untuk kita reset balik tubuh kita supaya dapat menunaikan ibadah berpuasa selama 1 bulan ni yang kita akan hadapi tak lama lagi. Sebelum tu saya nak ingatkan, kita lagi masih berada di dalam bulan Syaban. Jadi tak dapat tidak kita kena banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat sampai ke bulan Ramadan. Okey? Saya nak perkenalkan dulu tajuk saya, iaitu menuju Ramadan, persiapan psikospiritual. Dia ada satu lagi. Saya harap nampaklah slide saya ni dah. Okey. Okey, mula-mula sekali saya nak perkenalkan dulu. Okey. Biodata Abu Talib Al-Makki. Siapa itu Abu Talib Al-Makki ni? Abu Talib Al-Makki ni dia adalah merupakan tokoh ilmuwan Islam, ataupun bahasa mudah kita panggil dia ahli sufi dalam bidang tasawuf. Jadi siapa sebenarnya Abu Talib Al-Makki ni? Kenapa saya pilih orang ini sebagai saya punya role model yang saya nak tunjuk hari ni, saya nak perkenalkan ini. Mungkin saudara-saudara memang tak kenal siapa dia Abu Talib Al-Makki ni. Okey. Dia adalah penulis kitab Qut al-Qulub kan, iaitu makanan hati kan. Dia adalah penulis kitab Qut al-Qulub. Okey, nama sebenar beliau adalah Abu Talib Muhammad Ibnu Ali Ibnu Atiyah Al-Harith
Al-Ajami Al-Makki, lahir di wilayah Al-Jibal, kota Baghdad dan Wasif. Okey, dia berhijrah ke Mekah bersama keluarga beliau setelah menjalani kehidupan dan menimba ilmu di kota Makkah. Yang kita tahu kota Makkah ni memang pusat ilmu. Ramai ulama-ulama kita termasuk ulama Nusantara seperti Syekh Abdul Daud, Syekh Daud Al-Fatani, Tok Kenali, Syekh Hasan Marbawi adalah penuntut-penuntut yang mencari ilmu sampai ke kota Mekah. Jadi kota Mekah ni memang sinonim sebagai tempat untuk mencari ilmu. Okey, lepas tu dia pulang ke Basrah dan seterusnya berdakwah ke kota Baghdad, dan disitulah dia berjumpa dengan ilmu yang lebih dalam lagi, iaitu ilmu tasawuf. Okey. Gelaran yang Al-Makki itu dinisbahkan sebagai seorang sufi yang datang dari Mekah, ya, Makkah ataupun Al-Makki. Okey. Jadi beliau ni merupakan seorang yang alim, sangat-sangat alim, bukan sahaja dalam bidang sufi ataupun kerohanian ataupun tasawuf. Okey, ulama-ulama yang ada yang terlibat dengan ilmu-ilmu tasawuf, mereka bukanlah orang yang mula-mula terjebak dalam bidang kerohanian atau bidang tasawuf ni. Biasanya kebiasaan ulama-ulama yang tersohor dalam bidang tasawuf, mereka ni adalah muhaddis, kan? Ahli hadis yang pakar dengan hadis-hadis, kan? Yang boleh hafal beratus-ratus ribu hadis. Lepas tu dia merupakan seorang yang alim dalam ilmu tauhid ataupun ilmu usul, dan ilmu fiqh iaitu ilmu syariat, ilmu macam hukum hakam, bab sembahyang, puasa, zakat, haji, ibadah, umrah apa semua, muamalah apa semua, itu adalah ilmu fiqh. Dan last sekali, kebanyakan ulama-ulama ini akan jumpa bidang tasawuf, iaitu sebagai bidang yang last sekali mereka akan bukan belajar, tapi dia orang akan kebanyakannya stop pada ilmu tasawuf, kan? Kebanyakan ulama dia punya style memang macam tu. Macam contoh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, siapa yang tak kenal Imam Al-Ghazali, beliau merupakan seorang yang pakar dalam ilmu syariat ataupun ilmu ilmu hadis. Tapi lama kelamaan beliau jatuh cinta kepada ilmu tasawuf. Jadi kita pun kena belajar ilmu tasawuf jugalah, iaitu sebab apa kita kena belajar ilmu tasawuf? Kita sebagai orang Islam yang beriman, Islam ni tertegak pada 3 perkara, kan? Iman adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kan? Islam adalah ilmu syariat, kan? Ilmu fiqh, macam mana kita nak semayang, macam mana kita nak puasa, bayar zakat, dan last sekali ihsan. Ihsan ni adalah ilmu tasawuf. Itu adalah penerangan ulama-ulama tentang apa yang ada pada agama Islam. Jadi kita pun wajib jugalah untuk belajar ilmu tasawuf, sebab ilmu tasawuf ni merupakan ilmu fardu ain. Kita tahu dulu-dulu masa kita pergi sekolah, kan, kita belajar solat, kita mengenal Allah Ta'ala macam mana, kan. Tapi kita tak tahu pun sebenarnya ilmu tasawuf pun wajib kita belajar, iaitu salah satu ilmu fardu ain jugalah, selain daripada ilmu tauhid dan juga ilmu syariat. Dan last kali dia meninggal dunia pada 386 Hijrah ataupun 996 Masehi atau tanggal 6 Jamadil Akhir. Okey, kita cerita sikit pasal kepribadian Al-Makki ni. Kenapa dia istimewa? Okey. Al-Makki ni dia merupakan seorang yang kuat beribadah. Wara', zuhud. Sentiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah dan menjalankan latihan-latihan kerohanian, iaitu mujahadah. Dan diberi keizinan daripada guru beliau, iaitu Abu Hasan
Al-Basri. Siapa mungkin salah satu daripada kita memang mengenali siapa itu Hasan Al-Basri. Dia merupakan seorang ahli sufi yang sangat-sangat terkenal. Okey. Yang mengakhiri latihan kerohanian dengan musyahadah, iaitu mengetahui segala yang berlaku di alam gaib. Okey. Lepas tu menunjukkan sikap yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu tasawuf. Jadi kita pun boleh ikut jugalah Abu Talib Al-Makki ni, itu dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tak kira lah ilmu apa sekalipun, tak kisahlah ilmu NLP ke, mindfulness love therapy ke, ilmu psikoterapi ke, kita belajar supaya kita dapat menjadi salah seorang daripada hamba-hamba Allah yang sentiasa menuntut ilmu. Sebab hamba Allah yang sentiasa menuntut ilmu ni, dia punya kelebihan dia sangat-sangat banyak. Salah satunya, bila kita menjadi seorang penuntut, kita jangan berhenti jadi seorang penuntut. Kita kena sentiasa belajar sampai ke kita meninggal dunia. Sebab salah satu daripada kelebihannya adalah Allah Ta'ala akan bagi syurga ataupun kepada penuntut-penuntut ilmu. Jadi dia pun ada kelebihan banyak, kelebihan orang yang menuntut ilmu ni. Terutama sekali ilmu tasawuf lah. Okey. Lepas tu dia ada sifat syabah, ikhlas dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat Baghdad sehingga dipulaukan. Ni biasa, memang kebiasaan ulama-ulama kita, tak semestinya Abu Talib Al-Makki, macam Nabi Muhammad sendiri, dia nak sebarkan dakwah dia, nak sebarkan agama Islam amat-amat teruji. Bila contoh terutama sekali, kalau you tahu, bila dia baginda pergi ke Taif, dia dihalau oleh baginda dihalau oleh masyarakat Taif itu sendiri, sampai kan Nabi malaikat offer pada Nabi Muhammad, aku nak rembah, aku nak hancurkan penduduk di Taif ni sebab dia dah menyakitimu wahai Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kata apa? Jangan, sebab aku doakan keturunan-keturunan yang selepas ni mempunyai iman yang mempercayai bahawa Allah itu adalah Tuhan mereka. Jadi tak peliklah bila Abu Talib Al-Makki pun dipulaukan. Dan dia sabar menempuhi sehingga akhir hayat. Okay. Dikatakan beliau banyak menjalani latihan jiwa sehingga tidak makan dalam tempoh yang lama. Okay. Benda ni kalau kita dengar memang pelik, kan? Untuk saya pernah baca, kalau you tahu macam Sami daripada agama Buddha, dia nak capai tahap nirvana. Nirvana ni adalah dia dengan Tuhan ni menjadi satu. Dia macam hanya aku je. Dia tak ada orang lain dah. Di tahap nirvana, kebanyakan Sami ni tak makan pun. Dia tak makan, dia hanya duduk bertafakur, baca dia punya ayat-ayat dia, kan? Dia punya itulah latihan rohani dia. Tapi ada satu masyarakat di Jepun tu, tak Sami di Jepun tu, mereka pun mengamalkan gaya macam ni juga. Dia tak makan, dia banyak duduk bertafakur supaya mencapai tahap nirvana. Tapi sekarang ni dah diharamkanlah dia punya amalan tersebut sebab dia tak makan, kan. Tapi Abu Talib Al-Makki sendiri pun sama juga. Dia kurang makan. Okey, kita pun sebagai orang Islam pun kena sama jugalah, kan. Lebih-lebih kita nak puasa ni, kan. Jadi kita pun kena kurang makanlah sikit, kan. Sebab kita nak latih. Di kita ni nak berpuasa tak lama lagi, kan. Kita tak makan selama 18 jam lebih. Jadi masa-masa sekarang dalam masa seminggu ni, walaupun kita tak boleh nak puasa dah. Siapa-siapa yang tak biasa puasa Isnin Khamis, dia tak boleh nak puasa lah. Dia makruh lah untuk puasa, kan. Tapi untuk orang yang dah biasa puasa Isnin Khamis, boleh teruskan macam biasalah. Tapi untuk orang yang duduk dalam tak malah nak puasa, tapi kita boleh juga nak kurangkan makan. Supaya kita dapat berlatih lah. Supaya perut kita tu dah biasa dengan kurang makan. Okey, patut dikatakan hanya memakan rumput. Okey,
sehingga wajahnya bertukar warna. Okey. Pengakuan ilmuwan terhadap sumbangan Al-Makki. Okey. Dia kata sini, sarjana dunia Islam Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Siapa dia? Siapa dia? Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, iaitu Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali dia katakan dia banyak mengambil idea-idea daripada Abu Talib Al-Makki. Maknanya Imam Ghazali yang kita sedia maklum dah, orang yang mencipta, yang menulis banyak kitab dah, termasuk yang paling, yang antara yang terpopular itu karangan dalam bidang tasawuf iaitu Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Dia kata aku telah mengetahui bahawa jalan tasawuf ini yang sepenuhnya perlunya kepercayaan intelek dan latihan, itu latihan rohani lah kan. Kemudian mengandungi cara menghadapi rintangan dalam diri. Kita nak menjalani latihan rohani ini memang banyak sangat rintangan. Kadang-kadang rintangan tu daripada segi kita malas kan, daripada segi kita akan buat dosa balik, walaupun bila kita dah bertaubat kita buat dosa balik, banyak sangat rintangan yang perlu kita usahalah untuk keluarkan sifat-sifat keji. Contoh sifat mazmumah, macam contoh riak, takabur, amarah, panas baran, kan, apa lagi sifat-sifat mazmumah. Kita nak tahan diri kita tu daripada nak jadi manusia yang manusia yang bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Okey, banyak dia punya cabaran dia sampai hati bebas lain daripada Allah dan sentiasa mengingatinya. Masya-Allah, tabarakallah. Memang kata bila manusia, bila dia dah sampai tahap dia dah mencapai tahap dalam hati dia tu tak ada dah orang lain, tak adalah tak ada dah dunia apa semua, hanya Nabi Muhammad dan Allah Taala aja dalam hati dia. Itu dah manusia dah capai tahap yang paling tertinggi sekali. Okey, kepercayaan dalam intelektual lebih mudah bagiku daripada mempraktikannya. Aku mula membiasakan diri dengan membaca karya-karya mereka seperti Qut Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Jadi memang Abu Talib Al-Makki ni memang tak boleh nak kata tak boleh nak challenge lah, sebab Imam Al-Ghazali sendiri Hujatul Islam tu. Hujatul Islam pun refer dia juga dalam mencari idea untuk dia tulis kitab. Dan banyak lagi lah ulama-ulama lain seperti Ibnu Arabi kan. Siapa tahu Ibnu Arabi, dia pun banyak mengambil idea-idea dalam menulis kitab dia lah, kitab Ibnu Arabi itu. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang ambil manfaat daripada kitab Abu Talib Al-Makki ini. Okey, pengenalan pada karya Qut Al-Qulub. Okey, merupakan kitab agung. Okey, merupakan kitab agung Abu Talib Al-Makki dalam bidang tasawuf. Okey, yang menonjolkan elemen-elemen spiritual, elemen kerohanian. Okey, pengalaman kerohanian secara sistematik ataupun teratur, tersusun, okey, dalam kesufian. Okey, kitab Qut Al-Qulub banyak menyajikan ilmu pengetahuan dan berisi dengan idea-idea yang mendalam, susunannya yang halus dan teliti. Okey. Kitab Ihya pula lebih menghuraikan tentang sesuatu topik dengan panjang lebar. Ia berteraskan hidayah dan nur daripada Allah yang telah dibaca, diteliti, dipahami oleh masyarakat sezaman dan terus berkembang daripada hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, ilmu tasawuf ni kalau kita perasan, ilmu tasawuf ni kebanyakan dia penulis-penulis ilmu tasawuf ni sebenarnya dia dapat idea untuk menulis kitab daripada Allah Taala, daripada hatinya yang bersih, hati yang sangat-sangat bersih dah. Dia tulis kitab dia, ilmu dia dapat tu daripada Allah Taala, ilham daripada Allah Taala. Kebanyakan ilmu tasawuf yang ada pada hari ini. Okey, jadi ia adalah berteraskan daripada hidayah dan nur daripada Allah sendiri. Bila dia menulis ataupun dia melontarkan dia dalam kitab-kitab mereka.
Itu keistimewaan ilmu tasawuf ni. Okey. Jadi kita akan masuk kepada poin yang penting, iaitu apa yang saya nak bagi tahu adalah pengesian psikospiritual ni saya mengikut maqamat dalam ilmu tasawuf serta hubungannya dengan psikoterapi. Dia ada hubungan dia. Okey? Dia ada hubungan dia. Okey, kita tengok satu persatulah. Okey. Okey, contoh maqam dan ahwal. Ahwal ni adalah apa ni? Maqam adalah nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Ahwal ni adalah jamak daripada perkataan hal. Itu suasana dalam ilmu tasawuf. Kalau kita tengok sini ada maqam taubah, zuhud, sabar, redha, khauf, tawakal, tawaddu. Okey. Dan seterusnya. Okey, sampai ke istiqamah, inabah dan lain-lain. Okey, jadi ini adalah maqam-maqam yang ada dalam ilmu tasawuf yang diperkenalkan oleh Abu Talib Al-Makki. Okey, kita tengok dulu apa itu maksud maqamat. Saya harap penonton audiens tak boring lah, tak mengantuk lagi lah, untuk sebab ni agak mungkin agak ilmu ni agak baru daripada dari tuan-puan saya. Jadi saya ialah kita nak menuntut ilmu ni pun kita kena ada banyak sabar juga. Okey, maqamat dalam menurut bahasa iaitu kalimah asal yang membawa maksud tempat berdiri. Okey, macam makam Ibrahim. Okey, ataupun ia membawa erti kedudukan atau darjat. Okey, yang telah diungkapkan oleh kebanyakan orang Arab. Okey, makam juga bawa maksud penetapan ataupun tempat yang menetap atau masanya. Dan dia juga membawa maksud sempena ataupun kesesuaian. Okey. Seperti ungkapan likulli makan maqal yang bermaksud pada setiap suasana ataupun keadaan ataupun pendekatan yang bersesuaian. Dan terdapat juga makna-makna lain, iaitu makam ni adalah majlis kumpulan manusia ataupun perkuburan. Okey, itu adalah maksud makam lah. Okey, bagi untuk sudut istilah, ditarifkan sebagai perhentian spiritual yang menjadi asas utama dalam membentuk kesempurnaan ihsan, yang perlu spiritual yang menjadi perhentian spiritual yang menjadi asas utama dalam membentuk kesempurnaan ihsan. Okey, yang perlu ditempuh oleh seseorang yang salih, iaitu seseorang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, itu salih. Didefinisikan sebagai suatu perjalanan yang sukar. Okey, makam-makam ni kita nak adalah satu perjalanan yang sangat-sangat sukar dan panjang. Okey, sebab perjalanan ni, dia makam ni boleh diistilahkan sebagai daripada start kita hidup sampailah kita meninggal dunia, kita akan mencapai satu tahap makam. Kan? Perjalanan tersebut perlu disetiakan dengan latihan amalan sama ada lahiriah, batiniah, dalam usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mujahadah, sabar, zuhud, wara' dan sebagainya, untuk kita lalu peringkat-peringkat dan makam tersebut. Okey, jadi dari segi perspektif sufi, okey, Imam Al-Ghazali kata makam ni adalah perjalanan rohani yang perlu ditempuh oleh seseorang yang menuju jalan Allah Ta'ala. Ini adalah perspektif ahli sufi ataupun ahli tasawuf. Okey, individu tersebut terpaksa menempuh satu makam ke satu makam yang lain dalam tempoh masa yang tertentu sebagai proses mujahadah. Okey, untuk kita mengenal Allah, dengan kita nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ibnu Arabi dia kata sini, dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, dia kata istilah maqamat ataupun ahwal terdapat pada setiap amal, sama ada berbentuk jasmani, solat, puasa, puasa, zakat, dan juga berbentuk rohani seperti redha, sabar, syukur dan sebagainya. Jadi Ibnu Arabi ni berdapat segala sesuatu yang pertama kali ciptaannya telah ditentukan makamnya. Macam saya kata tadi, bila kita hidup atas dunia ni, kita ada
step by step punya peringkat tahu. Macam baby, mula-mula kita jadi kanak-kanak, baby, lepas tu kanak-kanak, lepas tu remaja. Bila masuk remaja kita jadi orang dewasa. Okey, dia ada satu perhentian-perhentian. Jadi seseorang individu yang berada di tempat rendah, Allah Ta'ala akan memberikan bimbingan dan petunjuk agar dia berusaha untuk dapatkan tempat yang lebih baik dengan cara perbanyakkan amalan. Perbanyakkan amalan. Amalan soleh lah. Okey. Okey, kita masuk sikit. Kaedah tasawuf dalam psikoterapi. Saya tak saya nak panjang sangat tentang ni sebab Tuan Kak Azrul ni lagi faham lah daripada saya. Cuma saya ambil daripada buku ni lah. Saya ambil daripada buku ni. Buku Kaedah Psikoterapi Islam ni. Daripada ni. Saya baca ni. Okay. Saya ambil banyak daripada ni lah. Apa ni, ilmu-ilmu dalam ni lah. Okay. Untuk saya baca balik pada tuan-puan semua. Okay. Jadi kalau dia bagi tahu kat sini, pembangunan psikologi dan kepribadian melalui konsep pembersihan jiwa ataupun kita panggil tazkiyah an-nafs. Pernah dengar tak tazkiyah an-nafsi? Yang Tuan Kazrin selalu cerita dalam kelas psikospiritual dia. Dia kata sini mempunyai hubungan yang rapat dan memperoleh makrifat Allah. Apa itu makrifat? Makrifat ni adalah pengetahuan ataupun kita tahu. Makrifat Allah ni adalah pengetahuan tentang Allah, tentang zat Allah dan juga pemurnian akhlak. Okey. Jadi kenapa kita kena ada proses pembersihan jiwa ataupun tazkiyah nafs? Sebab kita nak dekat-dekat diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Sebab kita ni adalah hamba Allah. Kita ni adalah hamba. Kita ni bukannya kita ni manusia ni. Kalau dalam sudut ilmu hakikat kita ni adalah bayang-bayang je. Bayang-bayang je. Tuhan punya bayang tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita ingat situ. Jadi kalau nak terdapat tidak kita ni kalau boleh tak boleh ada sifat mazmumah. Jangan macam jin, iblis, syaitan tu semua kita tak boleh ada. Sebab kita ni manusia, memang manusia ni kita ni hamba dia. Okey. Okey, merupakan metodologi ataupun sebagai terapi yang disarankan kepada umat Islam dalam mengenai masalah sosial dan juga penyakit rohani. Okey. Jujur saya cakap, orang-orang yang ada keheratan mental, kecelakaan mental, dia perlu melalui step by step punya proses. Dia tak boleh nak jump terus pada psikospiritual. Dia tak boleh nak jump sebab you dah maklum kan, bila kita duduk di dalam keadaan tanpa kesedaran, kita duduk dalam terowong kegelapan, memang hati kita tak akan terbuka pun untuk kita mengetahui benda-benda yang seperti ini. Psikospiritual. Benda-benda macam ni kan, memang kita tak akan terbuka langsung. Jadi bila kita kena lalui proses-proses yang lain dulu, itu proses psikoterapi dulu ataupun kita betulkan kita punya mindset tu dulu, barulah kita masuk kepada psikospiritual sebab kita dah sedar. Jadi psikospiritual ni adalah satu proses kata nak mencantikkan lagi kita punya kepribadian. Juga kalau kita tengok sini tazkiyah an-nafsi ataupun pembersihan jiwa lah. Jadi secara umumnya tazkiyah an-nafsi ini adalah penyucian, pembersihan penyuburan diri seseorang individu daripada sifat keji dan buruk. Jadi apabila kita bersih diri selesai, kita akan jadi individu yang perlu isi perhiasan diri supaya proses tu jadi sempurna. Macam tu. Okey? Jadi proses tazkiyah an-nafsi ni kalau kita tengok sini dia ada dua. Okey, konsep takhali iaitu mengosongkan diri daripada segi perbuatan yang buruk dan keji. Dia ada dua. Lepas tu konsep tahalli iaitu pengisian psikologi daripada pengosongan jiwa tersebut dengan ibadah, amal soleh, zikir dan melakukan segala suruhan dia lah. Jadi konsep yang dibawa oleh tasawuf ni dia ada unsur-unsur spiritual dalam pembentukan jiwa seseorang supaya dia jadi terapi kepada gangguan psikologi manusia.
Okey, jadi proses ni kita akan seseorang tu akan melalui latihan-latihan kerohanian yang dikenali sebagai maqam. Maqamat sebagai cara kita nak realisasikan tujuan untuk beri kesan pada kita punya diri ni dalam sebagai kita sebagai umat Islam lah. Jadi seseorang yang menjalani perjalanan kerohanian akan lebih dekat dengan Tuhan sebab kita ni dah tenang dah. Jiwa kita tenteram, dah damai dah sebab kita kenal Tuhan kita dekat dengan dia. Ia merupakan amalan rahir dari dan batin seperti taubah, zuhud, sabar, tawakal, mahabbah dan makrifah. Okey, amalan ini menjadikan ahli sufi itu sebagai makam dalam tazkiyah an-nafs yang mempunyai peraturan tertentu yang kita perlu ikut. Sebab kita nak bila kita nak lalui satu makam ni, kita kena dia ada step dia, kena ada peraturan dia. Okey, untuk capai makrifat Allah kita tengok apa peraturan dia. Jadi, dia kata sini makam taubah dijadikan sebagai terapi. Individu yang perlukan bimbingan dan rawatan. Okey. Jadi psikospiritual ni ulama kata makam taubah, iaitu taubat ni boleh jadi terapi untuk orang yang ada masalah mental. Okey, manusia dia adalah makhluk Allah dak. Kita ni memang makhluk Allah, kita tak terlepas daripada dosa dak. Kita ni memang ada nafsu. Lepas tu dah lah ada nafsu, kita ni pula ada pula setan yang duk hasut kita. Memang banyak sangat kita punya orang panggil akobah ataupun halangan-halangan. Dak, halangan yang kita nak dekat kepada Allah Taala ni memang banyak. Dak. Sampaikan menyebabkan seseorang itu hilang mutiara iman dan juga takwa, lalu menyebabkan hati kini jadi gelisah. Sebab bila kita fikir balik dak, apa kita gelisah, tak tenang sebab Allah ni tak ada dalam hati kita. Okey, jadi Islam ni mengajarkan bila kita dosa, kita akui dosa kita, salah kita, kelalaian kita, jadi kita nyesal perbuatan kita perbetulkan balik salah kita. Dak, kita dekatkan diri pada Allah dengan lakukan ketaatan dan kembali yakin dengan bertaubat. Okey, Allah adalah Maha Pengurah, Pengasih dan Maha Rahmat. Jadi kita jangan putus asa mengharap kepada keampunan Allah. Di mana sebab tu kita kena banyak-banyak bertaubat. Jadi dengan kita yakin dengan rahmat Allah bagi kat kita ni, dia akan mengikis rasa putus asa tu sebab kita tahu Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan ni dia nak bagi, dia kadang-kadang ada Tuhan ni Allah Taala ni dia nak bagi hamba dia tu dak. Dia nak kita buat dosa dak. Memang kita ni memang wajib buat dosa. Hari-hari kita buat dosa dak. Cakap pun kita buat dosa, tapi Allah Taala ni dia nak bagi tahu jangan lagi buat dosa. Dia bagi tahu kat malaikat ni dia tulis ni kita dah buat dosa ni dak. Malaikat tulis, tapi Allah kata jangan. Hamba aku ni mungkin hamba aku ni nak bertaubat. Sampai ke 24 jam. Kalau kita tak bertaubat barulah Allah suruh tulis. Allah suruh tulis dosa-dosa dalam buku catatan. Sampai ada ulama cakap macam tu. Maknanya kalau kita buat dosa, penuh kita punya kitab amalan catatan dosa ni. Sebab tu Allah bagi tahu kat malaikat jangan tulis lagi dia punya dosa-dosa dia ni, mungkin hamba aku nak bertaubat pada aku. Jadi awak tengok sini betapa penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia bagi kita peluang untuk kita bertaubat. Sebab tu kita jangan putus asa pada rahmat Allah SWT, supaya hati kita yang tersesat ni jumpa jalan balik. Okey, jadi taubat ni cetuskan kekuatan dan semangat jiwa untuk meneruskan kehidupan dan mengambil iktibar. Pengalaman dulu dak. Kita ingat kita trigger ke pengalaman yang macam dulu. Anggap dia sebagai iktibar ataupun sebagai kata peringatan ataupun pedoman hidup. Tak. Maknanya kita manusia ni tak pernah buat silap. Jadi perkara yang dulu tu biar dia berlalu, let it go. Sebab tu adalah pengalaman kita. Tak. Janji kita sekarang ni kita jadi manusia yang baru, yang bebas
yang apa ni, nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kita jadi jiwa kita ni tenang, tenteram dan sejahtera. Jadi saya nak cerita sikit daripada makam taubat, sabar dan syukur. Saya harap-harap sempatlah. Dah. Saya tak tahu pukul berapa. Hello. Ya. Ya. Okey, kalau tak ada apa saya teruskan eh. Okey, saya teruskan eh. Okey, kita cerita sikit pasal makam taubat. Okey, pengertian taubat ni, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Surah An-Nur. Jadi Al-Maki seru kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan tipu daya syahwat dan juga hawa nafsu supaya kita ni peroleh keuntungan dan selamat daripada azab di hari akhirat. Jadi perkara pertama adalah yang dibahaskan oleh Maqam dalam Qut Al-Qulub, karangan Abu Talib Al-Maki. Jadi nampak tak apa ni yang saya tulis ni. Okey, pengertian apa ni, pengertian taubat, iaitu mula-mula sekali dia ada peringkat, dia ada 2 peringkat, iaitu apa ni, kita bertaubat dan juga apa yang kita perlu buat semasa kita bertaubat. Ada. Jadi bila kita masa bertaubat ni, kita janjilah, tak, kita tak mau apa ni, buat dosa lagi ataupun kita menurut hawa nafsu lagi, tak. Lepas tu kita bersihkan makanan kita daripada segala yang haram. Lepas tu kita sentiasa bersedih atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Dalam kata sini dia sedih tu maknanya mana sedih yang berpanjangan lah. Maknanya kita ada time-time kita duduk diam, Allahu Akbar, apa ni, banyaknya dosa-dosa aku dah, kita bersedih. Kita lepas tu kita banyak-banyak istighfar lah. Okay? Lepas tu kita kena istiqamah dalam melakukan suruhannya, jauhi larangannya. Okay? Berusaha memperbaiki perilaku buruk. Okay? Jangan apa ni, mana kita kena sentiasa upgrade diri kita supaya kita dapat hari ini adalah apa ni, hari esok adalah lebih baik pada hari ini. Kita kena sentiasa upgrade diri kita. Okey, lepas tu kita sentiasa menyesal dengan apa yang kita buat. Lepas tu kita berjanji tak akan mengenali apa ni, mengulangi dosa-dosa tersebut. Jadi dalam peringkat apa ni, taubat ni, kalau bolehlah setiap-tiap malam, tak, tiap-tiap malam kita kalau boleh jangan tinggal sembahyang solat sunat taubat 2 rakaat. Jangan tinggal setiap malam. Sebab kita ni manusia yang selalu buat dosa. Tak. Kita ni selalu buat dosa, kadang-kadang dosa yang kita buat tu sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Jadi kalau boleh tiap-tiap malam ulama ajar jangan tinggal buat solat sunat taubat, usolli sunatan taubatan, rakaat ini lillahi ta'ala, sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca surah Al-Kafirun, Al-Fatihah. Lepas tu kita baca surah Al-Kafirun 1 kali. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, lepas tu kita baca surah Al-Ikhlas 1 kali. Memang mudah. Mudah. Okey? Ada lagi yang payah? Ada. Tak. Ada dalam karangan Minhajul Abidin ni, kitab ni, Minhajul Abidin ni, karangan Imam Al-Ghazali, dia mengatakan seseorang yang nak taubat, tak, dia sampai kena guling atas pasir. Tak. Dia kena berguling-guling dengan keadaan menangis, teriak, apa semua tak, menangis, melalok-lalok. Dia kena, kata, dia ambil syarat, dia sampai kena berguling atas pasir. Dalam kitab Minhajul Abidin ada sebut. Tak, kitab ni. Jadi manusia yang nak bertaubat ni, dia nak ni daripada taubat nasuha ni, dia kena buat macam tu. Lepas tu kena mandi, bersihkan diri, lepas tu solat. Tapi yang saya bagi ni mudah aja. Tak. Tapi kan sebab yalah
Kalau awak nak ikut, boleh nak buat macam tu. Tapi orang tengok pelik lah dak. Orang tengok, mana dia ni duduk apa ni, duduk berguling atas pasir. Lama kata, mu ni gila ke apa, kata gitu dak. Jadi malulah bila kita duduk tengok. Lepas lah ni susah, sikit-sikit nak viral, sikit-sikit nak viral. Orang ambil video ni, dia ni buat benda pelik, berguling atas pasir. Tapi kita macam saya mau bagi tahu mudah, saya bagi kata kita buat solat sunat taubat 2 rakaat sebelum sebelum kita tidur ataupun selepas tahajud. Kita buat solat sunat taubat 2 rakaat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya minah air sikit. Kita buat solat sunat taubat 2 rakaat. Mudah sangat-sangat. Ya. Okey. Okey, syarat-syarat taubat. Yang pertama, tak mengulangi dosa. Okey, lepas tu kita tak jadikan maksiat tu sebagai tabiat. Kita ni dah bertaubat dah kita berdua teriak dah menangis dah kita dosa apa semua. Tapi last kali kita buat balik dosa tu dak. Dia macam kita dah lah badan kita ni dah kata penuh dengan lupu-lupu dak, hitam legam apa semua. Kita mandi bersih. Lepas tu kita tunjuk balik dalam lumpur tu. Jadi jadi tak gunalah kita taubat tadi. Jadi kita kena berusaha untuk tak jadikan dosa tersebut sebagai kita buat pula. Kita kena kata menahan diri daripada kita nak buat dosa tu balik. Dak. Okey, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa yang dilakukan. Lepas tu kita sesal perbuatan dosa kita, istiqamah dalam lakukan ketaatan, takut pada siksaan, bertaubat dengan penuh penghargaan ataupun pengharapan supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Sebab kita jangan putus haraplah, sebab Allah Taala ni dia Maha Penyayang. Allah Taala ni dia nak dengar je kita menangis depan dia waktu malam, masa kita solat tahajud, kita minta ampun kepada dia, dia nak dengar yang tu je. Jadi kita akui kita ni banyak buat dosa, lepas tu kita yakin bahawa yang kita buat tu kita kena reda atas segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku pada diri kita dulu, kita okey Allah, aku lepaskan semuanya apa yang terjadi pada diri aku yang dulu. Okey, aku nak jadi orang yang baru. Tak. Lepas tu kita sentiasa melakukan kebaikan agar kebaikan tu dapat menghapuskan dosa. Salah satu contoh untuk hapuskan dosa iaitu kita kena banyak bersedekah lah. Banyak sedekah, banyak buat sedekah pada fakir-fakir miskin ni. Tak lama lagi kita nak puasa ni. Banyak ke bersedekah. Dengan harap aku bersedekah ni, harapan aku supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa aku. Okay? Kita banyak ke sedekah. Okay? Cara bertaubat itu istighfar. Tak buat lagi perbuatan-perbuatan yang tersebut dan juga kita gantikan keburukan tu kepada kebaikan. Daripada jadi orang yang panas baran ke pemarah, kita jadi seorang yang lebih tenang. Okay? Kita ganti sifat-sifat mazmumah tu kepada sifat mahmudah. Okey, ni simple lah cara bertaubat. Okey, kita pergi kepada makam seterusnya, itu makam kedua. Minta maaf aja, ni makam kedua, iaitu makam sabar. Okey, pukul 10 dah ni. Okey, pengertian sabar ni adalah menahan diri daripada melakukan hawa-hawa nafsu yang tekan diri kita agar kita ni dapat tekun beribadah dalam dan juga beramal. Okey, sabar ni diertikan sebagai kita buat sebagai bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian dan ujian yang menimpa dalam diri kita, kehidupan kita. Kesungguhan seseorang hamba dalam menahan diri daripada hawa nafsu dan menghadapi ujian dapat menumbuhkan ketaatan daripada Allah Ta'ala. Okay? Yang sedia kita maklum, nafsu ni memang ada dalam diri kita. Kita tak boleh nak lari. Tak? Macam mana kita nak tahu apa yang kita buat tu adalah nafsu? Dan macam mana kalau kita nak tahu apa yang kita buat tu adalah hasusan syaitan? Tuan-puan pernah terfikir tak? Aku buat ni sebab nafsu kau sebab syaitan? Tak. Antara salah satu tanda dia yang kita
ni adalah hawa nafsu. Dia hawa nafsu ni dia suka pada benda-benda yang buruk. Dia suka benda-benda yang melalaikan. Tak. Contohlah paling mudah sekali, malah aku nak semaya hari ni. Malah. Malah bukannya dia tak semaya, dia semaya tapi dia malah. Malah aku nak semaya hari ni, itu adalah nafsu kita. Tak. Hawa nafsu ni memang dia suka benda-benda macam tu. Malah aku nak puasa hari ni. Malah aku nak sedekah. Malah aku, tu adalah nafsu. Tak. Tapi kalau dalam kitab Minhajul Abidin ni kata, syaitan ni macam mana pula? Syaitan ni petanda tu adalah gangguan syaitan ataupun masa kita nak buat amal ibadat ni, salah satu dia kata bila kita nak buat ibadat ni, contoh kita nak semayang tak, kita nak solat. Aku nak solat. Solat ni dia macam apa ni, timbal balik, up down. Macam jajak agia solat. Dia macam main tarik tali macam tu. Dia macam tu. Hati kita kata nanti ajak agia solat. Dia main macam tu. Tu hasutan syaitan. Jadi kita kena tahu juga sama ada ni hawa nafsu kita, ni syaitan. Sebab bila kita tuduh, apa ni aku malas solat, kita jumpa Allah Ta'ala di hari akhirat. Dia kata, aku malas solat ni sebab syaitan. Syaitan boleh marah kita balik tahu. Dia kata apa aku pula? Aku tak ada apa-apa bang. Tak. Aku tak suruh. Aku tak goda dia suruh malas maya, dia sendiri. Hak nafsu dia sendiri. Syaitan boleh tak, dia boleh tahu ikut tu pula. Tak. Jadi nak tak nak kita kena hati-hati. Jangan kita semua syaitan punya problem ni, syaitan punya masalah ni. Syaitan boleh tahu balik kita di akhirat esok. Jadi kita nak tak nak kena belajar. Kita belajar tasawuf. Macam mana kita nak tahu bahawa pelakuan kita tu adalah daripada hawa nafsu kita ataupun syaitan. Jadi kita kena belajar lah. Tu saya bagi tu sikit lah tu. Okey dah. So bagi tu apa yang nampak. Okey, jadi secara umumnya sabar ni boleh dibagikan kepada iaitu sabar dalam melakukan kemungkaran dan juga sabar dalam menegakkan keadilan. Okey, dia punya firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah menyuruh kita buat adil, kebaikan dan memberi bantuan kepada kaum kerabat, larang daripada perbuatan yang keji, mungkar dan zaliman serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Surah An-Nahl. Okey, tak lama dah nak habis dah ni. Kita ada satu lagi, sabar, lepas tu syukur, lepas tu habislah. Okey. Jadi definisi sabar dalam Al-Quran ni, sabar dalam melakukan kemungkaran, okey, kita kena renjak kita punya nafsu ni pada yang pada musuh dan juga keindahan dunia. Sabar, kena sabar. Okey. Sentiasa sabar dalam mengabadikan diri kepada Allah Ta'ala, menahan anggota daripada tu hawa nafsu kita. Lepas tu kita kena tekan diri kita supaya kita abdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu sentiasa benar dalam mengandalkan lidah-lidah, yakni kata-kata, hati dan anggota badan. Okey, kita kena bertanggungjawab apa yang kita kontrol kita punya body, supaya Allah reda kepada kita. Lepas tu sabar dalam mengukuhkan jiwa supaya sentiasa kita ni nak ibadat sama. Kita nak buat ibadat ni susah tahu. Kita nak berzikir 1000 kali selawat, susah. Allahumma nak sebut Allahumma sallallahu ala Muhammad, memang susah. Jadi kalau Tuhan Puan kasih kita nak selawat, contohlah 1000 kali selawat. Padahal selawat 1000 kali 6 minit ya. 6 minit ya. Jadi kita malahnya aku nak berzikir hari ni. Jadi kita kena tahan diri daripada malah tu. Jadi sabar. Aku nak zikir hari ni 1000, kalau boleh aku nak cukup sehari 1000. Lepas tu kita kena tekan diri supaya sentiasa bersifat qanaah, iaitu kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Lepas tu sabar dalam tegakkan keadilan, menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam kita infakkan, kita sedekahkan harta kita ke jalan Allah dan kepada hak-hak ahli keluarga yang sepatutnya, maknanya keluarga terdekat kita, ada adik-beradik kita, anak-anak isteri kita, orang yang terdekat kita tu,
Ya, kita kena dulukan dia dulu daripada orang lain kalau kita nak bagi sedekah, ingat tu kan. Lepas tu sabar dalam perangi perbuatan keji dalam bidang ilmu, iman, seperti kemungkaran, melakukan perbuatan keji, bersikap keterlaluan, takbur, berlebihan dalam hal-hal keduniaan. Kita kena ingat. Kita kena ingat takbur ni salah satu daripada syirik khafi, syirik halus. Kita tak perasan pun benda tu. Kita tak perasan pun dalam seharian kita ni kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan kita ni jatuh pada hukum syirik. Syirik khafi, apa panggil syirik halus. Salah satunya antaranya riak. Dalam beribadat kita melakukan kita riak. Riak ni kalau contoh kita apa kita faham tentang riak? Riak ni kalau kita faham, tak? Kita buat solat lah, kita contoh kita semaya, Allahu Akbar. Oh, aku paling comel sekali semaya dalam hati aku. Tak, aku paling comel sekali semaya. Padahal sedangkan tak ada apa ni? Kita settle boleh dia punya boleh spin sampai ke tahap tu, tak? Allahu Akbar, aku paling hebat sekali semaya, aku paling bagus sekali. Riak tu tak? Contoh tu kalau daripada segi ilmu syariat tak? Yang kita selalu dengar. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, riak dalam melakukan ibadat ni, kalau ilmu tasawuf tak, kita buat sesuatu kerana syurga, tu boleh dikatakan riak tu kalau dalam ilmu tasawuf. Tak, dia memang sangat-sangat, ilmu tasawuf ni sangat-sangat halus. Tak, dia mendalam. Jadi orang yang nak mempelajari ilmu tasawuf ni, dia kena ada satu benda baru yang kena belajar. Tak. Riak dalam kita buat amalan sebab kita nak syurga, riak dalam ilmu tasawuf. Dia sampai tahap tu. Syirik, tak, buat sesuatu benda tu hanya kerana sebab kita nak syurga. Sekali ilmu tasawuf, dia memang mendalam. Tapi ialah kita kena nak kita kena belajar juga ilmu tasawuf. Sebab apa? Bila kita ada perasaan, bila kita buat sesuatu tu, kita tak letak dah pada makhluk. Tak. Sebab syurga, tak, kita buat sesuatu, aku buat apa ni amalan sebab nak syurga Allah lah. Tak. Dia jadi tak cantik lah benda tu. Dah dari mutasawuf tak jadi tak cantik dah. Sebab kita letakkan sesuatu, kita bukan nak kepada Allah Ta'ala, tapi kita letakkan sesuatu selain pada Allah. Nanti adalah walaupun syurga tu memang milik dia, memang kita bila kita buat amalan yang baik memang kita sama ada syurga ataupun neraka. Tapi kalau kita dalam ilmu tasawuf, kita tak boleh nak simpan dak perasaan, sebab kita boleh simpan perasaan kita buat amal ibadat sebab kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita ni hamba je tak? Kita hamba sebab Allah Ta'ala ni Tuhan aku. Kita boleh simpan perasaan macam tu. Okey? Tapi nanti tuan-tuan belajar masuk ke dalam ilmu tasawuf, tuan pun akan faham. Benda-benda macam ni. Jadi jenis-jenis sabar ni kalau menurut saya nak cepatkan sikit lah. Sebab apa ni takut tak sempat. Okey, kita ni tuan-puan boleh baca lah sendiri dah. Okey, kita masuk kepada syukur ni. Sebab syukur ni syukur ni memang sinonim dengan grup bila kita mula-mula, ingat tak masa kita masuk apa ni grup dulu kan, Tuan Kazrin kata bila kita makan tak, kita kena sedapnya makan benda ni, alhamdulillah, syukur, kita ungkapkan kita punya perasaan tu. Kita tengok sini apa maksud bila kita duduk dalam makam syukur ni. Okey, menurut Al-Makki, syukur ni adalah daripada segi bahasa kita perlihatkan ataupun zahirkan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang bersyukur menzahirkan syukurnya itu dengan menunjukkan akan nikmat Allah dengan lisannya sehingga jelas kelihatan nikmat tersebut. Jadi kita kena, kalau kita bersyukur, kita kena zahirkan. Tuan Kazrin ajar bila kita alhamdulillah, zahirkan kita punya perasaan tersebut. Sebab dalam Abu Talib Al-Makki bagi tahu macam ni. Dia takrifkan syukur ni dengan menekankan aspek pemberi nikmat itu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memahami dan mengetahui bahawa pemberi nikmat tu Allah sendiri. Tak.
Allah yang bagi nikmat. Allah yang maha memberi nikmat dia. Sebab Allah Ta'ala ni dia kaya. Dia ni Allah Ta'ala ni bersifat istighna dengan iftikar. Istighna ni bermaksudnya terkaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dalam ilmu tauhid. Ya, Allah Ta'ala ni dia tak perlukan manusia pun untuk Allah Ta'ala dia tak perlukan manusia pun. Kalau Allah manusia kata aku tak boleh sembahmu. Allah Ta'ala kata tak ada kata kalau mu tak boleh sembah aku, bukan kata tak butuh pun kajian aku. Sebab aku ni memang kaya, terkaya. Jadi Allah Ta'ala ni pemberi nikmat. Allah Ta'ala ni dia ada sifat terkaya, istighna. Jadi kalau ilmu tauhid dia ada, kita akan belajar bab istighna. Apa itu istighna? Okey, hal ini merupakan suatu bentuk syukur melalui hati, iaitu memahamkan hati untuk bersyukur serta menyuarakan dengan hati dan bukan lisan sahaja. Bukan kata, okey, Tuan Kazrin ajar, bila kita makan dah, oh alhamdulillah sedapnya. Tu. Tapi hati pun sama juga. Ya. Okey, sabda Rasulullah, hendaklah kalian menjadikan lisan kalian sebagai zikir dan hati yang selalu bersyukur. Maknanya hati dengan lisan ni dia kena seiring masa kita mengucapkan syukur. Hal Al-Makki turut menyatakan cara bersyukur melalui sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menampakkan nikmat-nikmat yang dikurniakan, menyebabkan pertolongan kekuasaannya serta sentiasa melaksanakan perintah seperti mengucapkan lafaz alhamdulillah. Okay. Jadi kedudukan orang yang bersyukur ni, syukur ni merupakan maqam yang ketiga selepas yakin, dan orang yang bersyukur ni telah digolongkan dalam kalangan orang yang beriman serta dapat ganjaran setimpal daripada Allah Ta'ala. Okey, dalam surah An-Nisa, apa gunanya Allah seksa kamu kiranya kamu bersyukur, akan memberi nikmatnya serta kamu beriman. Dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya orang yang bersyukur, lagi maha mengetahui akan hal keadaannya. Okey, Rasulullah SAW bersabda, orang yang makan dengan penuh rasa syukur mempunyai kedudukan yang sama seperti orang yang berpuasa yang disertai dengan sabar. Kita nak puasa Ramadan ni, kita ingat senang kan nak dapat puasa yang penuh. Tak? Kita nak puasa penuh. Tak? Tanpa buat maksiat. Kita punya mata, perkataan, mulut semua kita jaga sebab kita tak nak puasa kita ni kurang. Tak? Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata apa? Bila orang yang bersyukur, dia punya kedudukan itu sama dengan orang yang berpuasa yang disertai dengan rasa sabar. Nak bagi tahu besarnya dia punya title syukur ni, besar sangat-sangat. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahawa syukur merupakan sebahagian daripada iman, dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya manusia menzahirkan rasa syukur dengan cara berzikir. Oleh itu ingatlah, surah Al-Baqarah dia kata, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mengetahui hukum-hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur nikmatku. Okey? Okey, bacalah dan ikutlah wahai Nabi Muhammad apa yang diwahyukan oleh kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah lebih besar faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, Al-Makki dia kata bahawa syukur ni sama seperti berzikir yang mempunyai keutamaan yang tinggi berbanding ibadah lain. Nak bagi tahu syukur ni dia punya title dia, dia punya maqam dia sama macam kita berzikir tahu. Jadi apa yang Tuan Kazri bagi tahu tu, bagi tahu buat je lah. Jangan query, jangan usahakan, sebab Al-Makki sendiri pun, ulama sufi sendiri pun kata macam tu juga, bahawa kita ni bersyukur ni salah satu ibadah. Okey, mana perkala ahli makrifat menyatakan bahawa syukur adalah takwa. Takwa, takut kepada Allah, mencakupi segala ibadah seperti firman Allah, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang-perang ni.
Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Penjelasan ini Al-Makki kata meletakkan darjat yang tinggi dan penting kepada syukur, makam syukur. Sebagai seorang hamba yang menerima nikmat, wajib terhadapnya menzahirkan syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata kita wajib zahirkan syukur ni dalam di kehidupan seharian kita. Ya, ingat dah, syukur. Okey, faedah syukur dia kata Allah Ta'ala menambahkan nikmat dan pahala bagi orang bersyukur. Ingatlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan sesungguhnya, jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jadi, bila kita bersyukur, Allah Ta'ala akan bagi lagi nikmat-nikmat yang kita sendiri tak jangka pun, dok. Layah tasik, kita tak tahu rezeki yang datang daripada arah yang tak disangka-sangka. Sebab kita bersyukur, kita ingat, sebab kita syukur ni kita ingat dia, tahu tak? Tak. Sebab tu dalam ilmu hakikat, Allah, kita duduk ingat Allah ni pun kita akan rasa tenang juga. Kita duduk ingat Allah, kita akan rasa tenang. Okey? Jadi Allah telah menjadikan syukur sebagai pembuka perkataan kepada ahli syurga dan penutup kepada apa yang dihajati lah. Okey. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan menjadikan kami mewarisi syurga dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana saja kamu sukai. Maka pemberitaan dan yang demikian adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Dan firman Allah, akhir doa ialah segala puji yang disembahkan kepada Allah, memelihara dan mentadbirkan sekalian aras, surah Alam, surah Yunus ayat 10. Okey? Last ni kita nak masuk yang okey, dua lagi. Okey, syukur melalui lisan, okey. Bersyukur dengan berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Menggunakan nikmat dengan sebaik mungkin, menghitung segala nikmat dengan sebaik mungkin. Okey, setiap ungkapan tu kita sebut Alhamdulillah. Lepas tu dengan hati. Bersyukur dengan menampakkan rasa syukur dalam hati bahawa nikmat yang kita dapat daripada direct pada Allah Ta'ala ni, kita dapat ni. Hal ini menyatakan bahawa seseorang yang syukur melalui hati, Allah membuka pintu khasyaf dan menerima pelbagai ilmu dan juga qadarnya. Jadi bila kita bersyukur, Allah Ta'ala akan bagi kita ilham. Kita nak buat sesuatu, kita nak sembuh, tak? Allah Ta'ala bagi ilham macam mana kita nak cari jalan untuk kesembuhan. Lepas tu syukur melalui anggota badan menghindarkan diri daripada melakukan maksiat dan menggantikan dengan amal saleh. Okey, menggunakan nikmat untuk beribadat kepada Allah bagi mengelakkan kufur nikmat dan dikurniakan ketenangan. Okey, firman Allah, tidakkah kamu melihat dan merasa ajaib terhadap orang-orang kafir yang menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufaran dan menempatkan mereka dalam kebinasaan. Jangan jadi macam orang kafir, dia syukur, dia kufur nikmat dia, sebab dia tahu dia Allah Ta'ala letak dia dalam keadaan macam tu. Okey. Okey, jenis syukur ada dua, kata. Syukur apabila seseorang itu mengharapkan sesuatu nikmat, berhajat kepada sesuatu daripada Allah Ta'ala. Keadaan ini kita akan lumba-lumba, kita akan buat dan melakukan menyegerakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah kabulkan hajat kita. Okay? Bila kita dapat nikmat, biasanya memang kita akan suka nak semaya apa semua, memang kita semaya awal lah, tak? Biasanya kebiasaan kita akan rasa feeling macam tu. Syukur dalam kalangan orang yang takut kepada Allah, mereka lebih takut terhadap hari akhirat dan takut terhadap dosa-dosa lama yang telah mereka lakukan. Ini kerana rasa takut yang mereka rasai itu dikenali sebagai nikmat yang perlu mereka syukuri. Kategori syukur ini merupakan syukur yang tahap tertinggi sekali. Kita buat sebab kita takut pada Allah Ta'ala. Takut di sini adalah membawa maksud kita takut akan balasan-balasan Allah Ta'ala. Itu dari segi ilmu tasawuf. Tapi bila kita masuk dalam ilmu hakikat, takut ni membawa maksud hilang Allah dalam hati kita. Tuan-puan, bila Allah kata, aku tak peduli dah tentangmu. Jangan, tuan-puan.
Kita kena takut bahawa bila Allah Ta'ala kata dia hilang Allah Ta'ala dalam hati kita ni, memang kita kena takut. Sebab bila Allah Ta'ala tak pedulikan kita, Masya Allah, memang hidup kita tak tenang, tuan-tuan. Tak? Memang kita tak akan tenang. Jadi kita kena ambil cakna bahawa dalam hati kita ni memang sentiasa kena ada Allah dalam hati kita ni. Jangan sampai Allah Ta'ala tak pedulikan kita. Jangan, tuan-tuan. Jadi bila kita takut pada Allah Ta'ala pun sama, kita akan automatically kita akan rasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Okey, saya nak bagi bonus. Bonus, okey, yang tadi sudah dah tentang makom, taubah, sabar dan syukur, habis dah. Setakat 3 tu. Yang selebihnya tu kalau Kak Sak nak panggil saya lagi ke, ataupun tuan-puan cari guru-guru lain boleh bagi penerang apa, boleh lagi lah. Okey. Jadi saya nak ambil masa sikit lagi pada Kak Sak, iaitu saya nak bagi bonus. Okey, ketuk-ketuk hati, cara nak peroleh hati yang lebih tenang. Minta maaf, saya nak minum sekejap lah. Okey. Cara memperoleh hati yang tenang. Ini daripada segi apa ni, saya ambil daripada ulama-ulama, cara memperoleh hati yang tenang. Yang menyebabkan kita rasa gelisah tak? Rasa gelisah sebab kita ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, walaupun kita rasa kita dekat dengan dia, tak? Pernah tak kita rasa gitu? Aku duduk semaya, aku puasa, aku baca Quran, aku banyak baca Quran, aku puasa sunat banyak, aku solat banyak. Akan tapi aku rasa gelisah. Aku rasa tak tenang pun. Pernah tak tuan-puan pernah rasa macam itu? Aku puasa banyak, semaya banyak, zikir banyak, tapi rasa serabut, gelisah, tak tenang. Pernah tak? Sebab kita berusaha tu tapi bukan dengan caranya. Macam mana cara dia tu? Sebab Allah Ta'ala dah campakkan diri kita tu rasa jauh pada dia. Tu sebab dia. Sebab apa kita rasa tak tenang? Tak. Kita rasa kita ni jauh daripada Allah Ta'ala. Tu baik. Tu kalau boleh jangan kita kena berusaha dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ni rasa jauh dengan Allah. Kita rasa tak, aku banyak berzikir, aku banyak puasa, aku banyak solat, kita rasa akulah paling dekat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan hakikatnya tak sama sekali, sebab kita tetap rasa serabut, rasa tak tenang. Jadi sejauh mana kita nak tahu tentang Allah Ta'ala ni adalah kita kena kenal dia. Tak? Kenal dia dengan jalan, kita kena tahu siapa dia. Jadi kita tak nak, kita kena belajar. Belajar ilmu fardu ain, ilmu tauhid, sifat 20, ilmu fiqh, ilmu cara nak semayang, cara nak puasa, dan juga ilmu tasawuf, ilmu fardu ain tu kita wajib belajar. Tak terlepas pada siapa-siapa pun, semua wajib belajar tentang ilmu fardu ain. Jadi sebab tu kita nak kenal Tuhan kita. Jadi bila kita kenal Tuhan kita, kita akan rasa lebih dekat kepadanya. Barulah kita rasa suka nak buat ibadat, kita rasa manis nak buat ibadat. Kalau kita tak kenal dia tak, kita malas nak buat ibadat tak. Malas kita nak buat. Sebab kita tak kenal dia. Contoh, kalau awak tak tengok Tuan Kazri punya live. Lama dah awak tak tengok. Dekat setahun dah awak tak tengok. Awak tak ada rasa feeling pun awak nak dengar apa yang Tuan Kazri sebut. Tapi bila kita selalu ikut dia, kita pun suka pada dia, suka pun nak dengar dia. Hari-hari kalau boleh, hari-hari kita nak dengar dia bercakap. Sebab kita kenal dia. Kita kenal dia punya dengan cara apa cakap. Sama juga dengan Allah Ta'ala. Bila kita duduk jauh dengan dia, memang kita tak kenal dia. Jadi kita pun tak ada rasa nak kita buat amal ibadah pun rasa macam tu je. Kadang-kadang rasa, kenapa aku semayang solat tahajud berakaat-rakaat, solat sunat duha berakaat, tapi kita rasa miskin. Rasa makin susah sebab kita jauh pada Allah Ta'ala. Jadi, apa itu pengetahuan? Kalau ada masyarakat, dia kata makrifat, iaitu, kumpulan makrifat adalah ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh buat sesuatu perkara yang kita perlukan. Dengan cara mendapatkan makrifat tersebut, kita seharusnya belajar. Jadi, nak tak nak kita kena belajar fardu ain. Okey?
Belajarlah dengan siapa-siapa, dengan ustaz mana-mana pun belajarlah fardu ain. Sebab ni adalah kewajipan kita. Fardu kifayah tu lain cerita lah. Tapi fardu ain ni memang perkara yang wajib. Barulah kita merasai manis ibadat semestinya belajar fardu ain. Jadi jangan tinggal ilmu tersebut. Sebarkan mana-mana. Kita ajak kembali manusia kepada Allah Ta'ala dengan kita belajar fardu ain. Jangan tinggal. Okey, saya nak bagi sikit amalan untuk kita dapat ketenangan selepas kita ada ilmu dak, kita belajar kitab dak, kita belajar fardu ain. Lepas tu ni adalah amalan-amalan untuk kita sentiasa dekat dengan diri kita dengan Allah Taala. Jadi sini saya ambil pada kalam-kalam ulama lah. Ulama-ulama dia kata banyakkan berselawat. Contohnya selawat dhamir, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Selawat dhamir ni bagus untuk hajat lah. Kita ada hajat apa-apa semua, kita selawat dhamir 100 kali selepas subuh atau dan juga selepas maghrib. Ataupun mana-mana selawat, macam selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, paling-paling sikit pun kita selawat sehari 1000 kali. 1000 kali. 1000 kali ni Habib Umar kata bila kita selawat 1000 kali selawat Jibril, Habib Umar Al-Hafiz kata api neraka tak akan sambar dia. Senang aja selawat Jibril ni sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, paling sikit 1000 kali ataupun ikut kadar tempuan lah. Paling sikit kalau 1000 ni 6 minit. 6 minit. Boleh buat sampai 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 tak ada masalah. Sebab selawat ni dia salah satunya adalah istighfar. Selawat ni. Kita duduk saja kita selawat, Allah Ta'ala terima. Tapi kalau cinta kita kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar dengan hati yang lalai, Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala terima. Tapi selawat dengan kadang kita duduk siaika, apa ni kita duduk atas anak sekolah ke, tak kita selawat. Walaupun kita dalam keadaan lalai, Allah Ta'ala terima selawat tu. Jadi sebab tu selawat ni paling simple sekali nak dapat ketenangan. Ataupun selawat azimiyah, kalau siapa-siapa yang mampu buat selawat azimiyah ni, tuan-puan boleh Google selawat azimiyah, dia panjang sikit tapi selawat azimiyah ni dia kelebihannya salah satunya nak mudahkan kita urusan kita, rezeki kita. Selawat azimiyah. Dan apa-apa selawat, jenis selawat tak kisahlah. Apa selawat pun tuan-puan boleh amalkan. Janji kita banyak selawat. Amalan amalan dalam bulan Syaban ni kena banyak selawat lah. Lepas tu kita kena banyakkan istighfar. Terserahlah kita nak istighfar jenis apa, tak kisah. Paling kurang pun, paling tidak 70 kali macam Nabi Muhammad buatlah. Astaghfirullahalazim ka, astaghfirullah innahu kana ghaffara ka, astaghfirullahalazim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka, tak kisah. Istighfar apa, yang penting jangan tinggal istighfar setiap hari. Tak. Buat ikut nak buat 300 kali ke, nak buat apa ni 10,000 kali ke, buatlah. Istighfar. Lepas tu baca Al-Quran. Jangan tinggal baca Al-Quran. Paling tidak pun Yasin awal pagi dak. Kalau contohnya kita ada urusan yang perlu kita bereskan, aku rasa berat hari ni aku nak buat kerja. Aku rasa berat hari ni aku nak buat kerja, kita baca Yasin dulu sebelum subuh. Selepas subuh kita baca Yasin 1 kali. Kalau kita rasa kita nak murah rezeki, kita baca Yasin 7 kali. 7 kali ni kita boleh pecah-pecah. Kita baca subuh, selepas subuh 1 kali. Selepas duha 1 kali. Selepas zuhur 1 kali. Asar, selepas asar. Maghrib, isyak, selepas tahajud. 7 kali. 7 kali. Bila kita baca Yasin 7 kali ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang tak digodoka. La yahtasib, rezeki yang tak digodoka. Dan juga kita boleh baca surah Al-Ikhlas 11 kali selepas solat. Ini antara amalan yang boleh kita dapat ketenangan. And memang ulama-ulama mutaakhirin, dia kata amalan akhir zaman ni kebanyakannya dia suruh baca selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Dia suruh buat dua perkara tu lah. Lepas tu jangan tinggal baca Quran ni. Kalau boleh dalam bulan puasa ni, kena katakanlah 30 juzuk Al-Quran tu, tak? 30 juzuk Al-Quran, 30 hari. Niat dalam hati kita nak khatam sampai habis baca Al-Quran. Lepas tu sentiasa membaca la haula wala quwata illa billahil azim, paling sikit pun 100 kali.
Jangan Ini adalah amalan untuk kita memperoleh keterangan selepas kita dapat ilmu. Dan juga kita jangan tinggal juga doa ni, iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku yang selalu berzikir mengingatimu, bersyukur padamu dan perbaikuskanlah amal ibadatku. Sebab kita ni kita buat kita buat amal ibadat ni, Allah Ta'ala ni tak bantu, kita tak boleh nak buat tu apa. Kita tak boleh nak buat, kita tak mampu nak buat. Contohnya saya hari ni. Saya ini ada masalah sakit perut. Saya tak mampu nak buat nak pergi masjid, nak pergi solat dak. Sebab Allah Ta'ala tak bagi kekuatan untuk saya pergi masjid untuk solat. Jadi amal ibadat, apa yang kita buat, kita makan, kita kerja, kita bergerak ke sana sini dah. Kalau Allah Ta'ala tak bantu kita ke, memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita buat segala-galanya. Kita berharap, kita memang bergantung sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak, memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi sebab itulah kita jangan takbur. Kita jangan sombong diri. Sebab yang akulah yang boleh buat hari ni, akulah yang buat itu. Sebab aku sebab aku buat ni lah aku dapat apa yang aku dapat ni dah. Kita jangan simpan perasaan macam tu. Sebab kita ni memang tak lari daripada iradat kehendak Allah Ta'ala. Baca 7 kali selepas solat. Okey, kalau setakat tu lah dulu sharing saya hari ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Sab, My Healing Therapy, Anxiety Freedom, dan juga tak lupakan tuan-puan sendiri yang sudi dengar saya punya bebe mek ni. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap kekurangan sesuatu saya minta maaf banyak-banyak. Saya ni manusia aja, yang baik adalah Allah Ta'ala. Jadi kita doa sikit okey, untuk kita habiskan kita punya ni sesi ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bi umurana wa azim bi hujurana wa hasin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bi qulubana ya rabbal alamin. Ya amanan khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najinna mimma nakhaf. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum karim. Terima kasih banyak Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Amin, amin, amin.